Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Boleh dengar suara saya? Waalaikumsalam. Boleh. Boleh. Waalaikumsalam, boleh. Okey. Currently participant baru ada 29 orang. Okey. Bermaksud ada lagi 10 orang yang masih lagi belum join kecuali seorang yang ada message bagi tahu saya tak dapat hadir ke kelas hari ini. So ada 9 orang lagi lah ya. Ketua kelas panggil yang mana masih belum masuk tu. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita buka dulu dengan surah Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum itu saya minta maaf pada minggu lepas kita tak buat Gmeet kan sebab saya terlibat dalam satu forum. Okay, so tak boleh nak buat kelas lah pada waktu tersebut. Tapi saya dah pun attach satu recording video. Kelas apa yang tak ingat dah. Kelas C ke kelas B. Okay, so hopefully kelas B okay, so hopefully that all of you have been review back the recording video lah. Benda yang saya ajar dalam kelas tu pun benda yang sama yang saya terangkan dalam kelas you all. Okay, regarding topik 5 dan juga assignment. Okay, so lepas tu you all diminta untuk menjawab quiz. So your attendance will be based on our quiz, online quiz. Okay, kalau tak ada nama dalam online quiz tu, saya assume that you are not attending my class. Okay, so itu adalah tanggungjawab bila saya bagi tahu kena view YouTube tersebut, view lah sampai ke akhirnya, lepas tu jawablah kita punya quiz untuk sebagai proof that you memang contribute untuk kelas kita pada minggu tersebut. Okay, so quiz tersebut saya tak ada letakkan masa pun, even though saya bagi malam kan, saya tak ada letakkan masa kena jawab malam tu juga ke tak ke, boleh jawab bila masa sahaja, tapi sampai hari ni je lah, lepas pada hari ni tak ada kira dah lah. Okay, so hari ini kita akan sambung lagi 5.5 dan separuh 5.6. Minggu ini adalah minggu yang ke-12 dan minggu depan kita akan sambung lagi sampai habis chapter yang ke-5. Means that minggu depan insya-Allah kita akan habiskan terus syllabus kita. Okay, sebelum saya further cerita berkenaan dengan kita punya tajuk ni, saya nak bagi info sikit lah untuk kita punya video presentation. Saya ada masukkan dalam video recording minggu lepas, saya kata video presentation 20 minit, buat video 15 minit. Lepas tu kita akan play on our Gmeet class. Lepas tu 5 minit untuk Q&A session. Okay, so saya dah pun berfikir panjang, mungkin tiada Q&A session, cuma apa yang you kena hantar ada recording video sahaja. So kita takkan buat Gmeet punya session lah untuk you present secara live. Okay, so you perlu hantar saja video tersebut. Okay, baru hari ni saya bagi tahu kat kelas A, kelas B, kelas C tak beritahu lagi. Okay, nanti saya maklumkan lah. Okay, means that pada minggu ke-14 supposedly to be your study week. Okay, so saya tak nak kacau sebenarnya study week tersebut. Study week lah minggu untuk you ulang kaji. Okay, so because of that, kita habiskan syllabus, you hantar assignment pada minggu yang ke-14 tersebut, it should be okay lah. Tak perlu nak buat Gmeet lah. Is it okay? Okay ke? Faham ke apa saya cakap ni? Faham, madam. Faham. Faham Faham. Nanti jangan buat tanya saya, madam video bila nak present lah, madam video nak hantar bila lah. Dah beritahu saya siap Okay. So without wasting our time, kita akan terus masuk kepada kita punya syllabus, iaitu 5.5 marketing strategy dan juga 56 marketing environment. Right, so
minggu lepas kalau betul-betul you tengok video tersebut, kita study about the market, about the classification of the product, kita tengok kepada marketing mix. Okay, so minggu ini kita masuk kepada marketing strategy. Kalau saya tanya, marketing tu apa? Apa dia marketing? Pemasaran. Memang maksud dia adalah pemasaran, tapi apakah itu marketing? Pemasaran tu apa? Kita sebarkan perniagaan kita tu. Cara kita sebarkan perniagaan kita. Cara kita untuk menyampaikan kepada customer kita, nak menyatakan kepada mereka kita ada buat produk, kita ada melakukan perniagaan. So we doing that method using marketing lah. Okay. So marketing pun ada strategi dia nak buat marketing. Okay. So apa yang you nampak dekat skrin sekarang, marketing strategy is the goal of increasing sales. Kita nak tingkatkan kita punya sales, nak suruh orang beli barangan kita kena ada marketing strategy. And achieving a sustainable competitive advantage. Dan juga bila kita menggunakan strategi marketing yang betul, kita boleh mencapai kita punya competitive advantage. Okay. Maksud competitive advantage ini adalah keunikan. Okay. Competitive advantage adalah salah satu word marketing ataupun yang sinonimnya adalah USP, unique selling point. Okay, keunikan that when we compare your product or your service dengan other competitors, you ada keunikan, tak sama. Okay, include all basic and long-term activities in the field of marketing. So marketing strategy ni termasuklah dia punya kita punya strategi in a long term dalam marketing dan juga all the basic thing. Basic thing in doing a marketing, mouth to mouth, cakap dengan orang. Dan juga pelbagai aktiviti yang terkandung dalam marketing strategi. Okay. Alright, so bila kita sebut pasal marketing, e-marketing adalah something that closely related with our trend nowadays, sekarang ni. E-marketing ini telah pun menggantikan traditional marketing. Okay, e-marketing ataupun digital marketing ini adalah component of marketing that utilize internet, penggunaan internet dan juga online. Okay, kita menggunakan Wi-Fi ataupun mobile data lah untuk dapatkan internet supaya kita boleh online. Okay. Based digital technologies such as menggunakan desktop computer, mobile phone, tablet dan sebagainya lah, laptop. Okay. And platform to promote product and service, dan menggunakan platform yang ada dalam online ataupun yang ada dalam kita punya alam maya lah. Tu platform-platform yang ada, nanti kita akan tengok. Digital marketing strategies may include the use of one or more online channels. So digital marketing ni bukan bermaksud kita boleh select satu, boleh guna satu je. Tak boleh. There is a lot of online channel. So kita boleh pilih mana satu yang bersesuaian. And techniques, teknik pun ada pelbagai, ada soft sell, ada hard sell, ada teaser dan sebagainya to increase brand awareness among customer. Kenapa kita menggunakan platform digital marketing? Sebab kita nak dapatkan kesedaran, nak dapatkan signal ataupun alertness daripada consumer. Nak bagi tahu ni, diorang ni aware ke tak ni, ada brand baru, ada produk baru, ada bisnes baru. Kalau diorang tak aware, diorang tak tahu macam mana diorang nak beli. So it's tugas marketers untuk create awareness dan grab customer attention. Okay. Okay, so ini adalah beberapa method ataupun tools yang ada dalam online marketing. Okay, kita ada search engine optimization, SEO. Okay, pernah nampak tak
pernah of course lah, saya tak pernah tanya, kalau saya tak tanya pun saya tahu. Pernah you all mesti pernah menggunakan Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer, Safari dan sebagainya. So mereka ini adalah contoh kepada search engine optimization. Kita nak cari sesuatu. Let's say nak cari telekong murah. Type dekat Google. So dia akan keluarlah beberapa brand, beberapa design dan juga beberapa contoh-contoh. Kalau ada, contohlah kalau ada orang tu ada blog, so dia cerita pasal telekong murah dia beli dekat brand A. So sebab adanya terms ataupun keyword telekong murah tu, so dia punya page akan keluar dekat searching page tu. Okay, kalau you tak nampak, sekejap kita tunjuk gambar. Search Engine Marketing pula, SEM. Selalunya bila kita buat, kita search dekat internet juga, tiba-tiba ada keluar ads kat atas dia tu, dia tulis AD. Ataupun bila kita tengok channel YouTube, tiba-tiba ada iklan. Yang tu pun nama dia search engine marketing. Ataupun bila kita baca blog ataupun website, ada pop-up ni lah, keluar iklan ni lah, dekat atas ada iklan lah, bawah ada iklan lah. Tu dikira sebagai search engine marketing ataupun nama dia adalah PPC advertising. PPC adalah pay per click. Dalam Facebook page pun ada, dalam Google Ads pun ada. PPC advertising ataupun pay per click advertising ini bermaksud kita kena bayar kepada Google. Okay, let's say kalau kita menggunakan Google Ads, every time when the customer click our advertisement, kita kena bayar kepada Google. Ada yang serendah rasanya 25 sen, ada yang 50 sen, ada 70 sen, macam itulah. Okay, dia depends kepada berapa banyak target market dan cara kita nak manage kita punya keyword tu. Kalau ada peluang, you boleh belajar cara buat Google Ads. Okay, so bila you pilih SEM ni sebagai you punya tools ataupun method in doing marketing, you kena make sure that you have your own target market, your potential target market. So that kita tak nak orang yang tak ada intention tapi mungkinlah dia interested nak klik kita punya link tu ataupun nak klik kita punya advertisement, kita kena bayar tapi dia tak beli. So rugilah kepada kita. So kita nak target kepada orang yang memang berpotensi, memang yang akan beli barang yang kita. Okay. Contohnya, mana contoh ni tak ada. Oh, dah saya delete ke? Kelas saya, kelas B tu ada. Sekejap, tak apa, kita Google. Sekejap ya. Nak bagi you nampak. No. Saya ada simpan. Sekejap ya. MGT. Okey, ada pun. Okey, contohnya adalah macam ni. Kecil lah pula. SEO versus SEM. SEO ni bila kita search dekat kita punya Google, dia keluarlah list-list untuk dapatkan tempat yang pertama. Okay, so kita kena bayar lebih lah ataupun kalau benda tu trending. So bila kita search dia keluar dekat nama yang paling atas. Kalau ke bawah tu maksudnya orang less search ataupun dia bayar murah. Okay, berbanding dengan PPC, pay per click, dia nampak AD ni, perkataan AD ni. Dia menggunakan Google AdWords. Okay, so bermaksud bila kita search something, benda yang berbentuk iklan yang relate dengan apa yang kita cari tu pun dia akan keluar. So once customer click advertisement tersebut, owner ad tersebut kena bayar kepada Google lah. So boleh beza tak SEO dengan SEM ni? Boleh ke? Boleh. Boleh Nanti saya tanya.
Okay, seterusnya adalah seperti biasa ataupun benda yang normally happen adalah menggunakan method social media marketing such as Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, yang mana telah ada satu research 70% of marketers list increase brand awareness as their number one goal for marketing on social media platform. 70% penggunaannya adalah berkesan dan dapat meningkatkan brand awareness. Okay, so, bermaksud sangat bagus menggunakan social media sekarang. Malaysia adalah negara pertama yang kedudukan penggunaan Facebook. Okay. Yang kedua adalah content marketing. 56%, 56% of marketer believe personalized content. Contohnya brand-centered blogs, artikel, social update, videos, landing page improve brand recall and engagement. Content marketing ni selalunya orang akan buat untuk bukan jumpa, orang akan create untuk meningkatkan lagi viewers. Okay. So selalunya konten-konten yang berbentuk viral kan, kadang-kadang dia nak buat marketing tapi konten marketing dia tu viral. So kalau dulu memang selalu kontroversi lah apalah kan. So sekarang ni pengguna ataupun pembeli dah arif dah. Tahu dah ni mesti konten marketing ni. Nak suruh beli kosmetik, lepas tu buat bergaduh dengan orang ni lah apalah. Macam-macam lah cerita dia. Tu adalah konten marketing. Alright, so habis dah pasal 5.5 iaitu marketing strategi. Okay, kita nak masuk kepada 5.6 marketing environment. Okay, so secara ringkasnya marketing environment ini adalah benda yang berlaku outside of our company, di luar company kita. Okay, so benda-benda perubahan yang berlaku. So as a marketer, we need to alert anything changes happen outside of our organisation. Okay, Kotler 2001, Kotler ni dia macam sifu of marketing. Okay, dia ada keluarkan buku dan sebagainya, has defined the marketing environment as the actors and forces outside marketing, yang di luar daripada aktiviti marketing. Okay, selalunya marketing ni kita promote kan, so benda-benda yang akan mengganggu gugat marketing kita tu. Okay, which is kita namakan dia sebagai uncontrollable. Tak boleh nak dikontrol. Kalau yang dalam organisasi senang untuk kita kontrol. Nak kontrol berapa banyak sales, nak kontrol berapa ramai pekerja sales yang kita nak hire, kita boleh kontrol. Tapi yang di luar daripada marketing adalah uncontrollable. That affect marketing management ability, yang mana dia akan mengganggu-gugat lah kita punya pengurusan. Okay, to develop and maintain successful transaction with its target customer, dan juga akan mengganggu-gugat juga kita punya relationship with target customer. In doing a marketing, as a marketer, customer is always right and customer is always number one. Okay, nak jaga dia punya hubungan, nak kena fulfill dia demand dan sebagainya. So dengan adanya marketing environment, dia mesti akan ganggu juga. So meaning to say that it's quite important for the marketers to realize, to macam ambil tahulah apa benda yang berada di luar daripada marketing, di luar daripada organisasi kita yang di mana berlaku perubahan. Okay. Alright. So you tahu tak sih kat tengah-tengah ni adalah company kita. Yang berada di warna purple ini adalah micro environment. Benda yang dekat dengan kita punya company. Benda yang directly impact kita punya company. Yang dekat luar ni adalah makro, besar. Perubahan besar. Perubahan ini bukan saja impact marketing, it will be impact a lot of industry. Kalau berlaku
perubahan. So as a marketer, yang micro environment as well as macro environment both are important for us to know. Kena ambil cakna lah. Okay. The marketing environment effect firstly. Okay, marketing environment yang kita bincangkan tadi tu, perubahan yang berlaku di luar itu, firstly dia akan dia akan memberi kesan kepada people's lifestyle. Kalau dulu contoh kalau dulu kurang muslimah kurang untuk berfashion contohnya. Tapi nowadays you can see that lots of muslimah penghasilan baju-baju muslimah yang mengikut fashion as well as dia mengikut syariat. So sekarang dah ramai dah lah yang tak perlulah kalau kita kata nak kena muslimah tu pakai baju kurung kan, pakai jubah, as long as menutup aurat, longgar. Sekarang ni ada je blouse yang sampai ke lutut tu kan, yang tak fit, seluar palazzo dan sebagainya. Pakai amsok pun ada yang tak panas, ada yang breathable lah apalah. So dia telah mengubah lifestyle daripada wanita muslimah yang tidak berfashion kepada berfashion. Macam itulah lifestyle. Ataupun kalau lah orang tu lifestyle dia mementingkan makanan yang berkualiti dan juga healthy. Okay, lifestyle yang berbeza dengan orang biasa. Dia memang menjaga kesihatan. So so macam mana marketers nak, macam mana marketing environment akan impact kepada lifestyle orang yang sebegitu. Okay, secondly, it affect their standard of living. Berlakulah perubahan. Orang yang duduk kat tempat urban, orang yang duduk kat kawasan rural. So standard of living dia berbeza. Yang duduk kat kawasan urban, dia punya economic status lebih tinggi. Yang duduk dekat kawasan rural lebih rendah. Okay. Finally, dia juga akan memberi impact kepada customer preference, keutamaan customer. Okay, kalau dulu kalau nak minum Milo, nak minum malt, minuman bercoklat, Milo je lah. Tapi sekarang ada macam-macam brand yang keluar. Okay, so memberi lebih option kepada customer. Okay, dalam masa yang sama juga memberi impact kepada customer needs, keperluan. Kalau dulu CCTV adalah kehendak. Tapi sekarang because of the meningkatnya kes-kes kecurian, masuk rumah lah apalah kan. So orang mementingkan kepada safety. So dia telah menjadi lama-kelamaan dia menjadi sesuatu yang bertukar daripada kehendak kepada keperluan. Okay. Philip Kotler kata marketing environment consists of two. Okay, tadi macam saya mention ada micro environment dan juga macro environment. Okay, micro yang color purple tadi tu, yang dekat dengan company tadi tu, it consists of societal forces that affect all the action in the company. So dia effect direct kepada company. Okay, also consists of the company's immediate environment that affect its ability to serve its customer. Okay, so because dia dekat dengan customer tadi, dia impact direct dan juga impact dia adalah sangat kuat. Sebab dia dekat kan, so dia akan memberikan kesan kepada macam mana company tu nak serve dia punya customer. Okay. Right. So itu adalah micro. Kita nak fokuskan kepada makro. Hak besar tadi color kuning tadi tu. Okay. So kita ada demografi, kita ada social, kita ada economic, technological, political, legal. InsyaAllah within this week we gonna be discuss about the demographic, social and economic. Technological, political, legal, insyaAllah next week.
Alright, so we begin with demographic. Okay, when we talk about the demographic, kita study about human. Kita study about the population and also the characteristic, ciri-ciri sikap kita punya customer tersebut. So meaning to say that macam biodata lah. Biodata customer, okay. Demographic characteristic yang termasuklah kelahiran, lahir berapa bulan, lahir dekat mana, umur berapa, lelaki ke perempuan, kerja apa, family background, education background, kerakyatan, Melayu, Cina, India, ethnicity, dan juga macam-macam lah. So apa yang saya sebut tadi tu dia macam biodata. Dia macam customer kita ni siapa. Okay. Demography is especially important to marketing executive because people who have money to spend. So siapa kita punya customer? Customer adalah orang yang ingin membeli, ada duit, ada niat nak membeli, ada keperluan untuk membeli. Okay, so mereka ini macam yang kalau you tahu dalam kita punya video tu, mereka ini akan membentuk market. So market adalah sekumpulan manusia ataupun firm yang ada duit untuk membeli, memang niat untuk membeli dan able to spend. Okay, it will enable marketers study customer buying behavior. So pada masa yang sama, bila kita study about our customer, we also can know about their behavior. Macam mana sikap dia ni. Dia ni suka beli apa, tak suka apa, warna apa. Dia ni akan tunggu ada sale baru beli ke, ataupun dia tak tunggu harga berapa pun dia beli. So itu adalah sikap, behavior and help marketers respond their marketing mix to suit the target market needs and want. So as a marketer, kita kena tahu dulu market punya behavior ataupun target customer punya behavior, study, barulah kita tahu sebenarnya market kita memerlukan memerlukan tudung sarung memerlukan tudung sarung, tetapi nak kelihatan cantik, perempuan yang bekerja. So dia faham apa kehendak, barulah dapat keluarkan produk yang memenuhi kehendak pelanggan. Okay, itu adalah demografi. Okay, faham ke pasal demografi? Faham. Contoh demografi karakteristik. Boleh? Tarikh lahir, biodata. Ya, tarikh lahir lagi. Umur lagi. Dah Amirah bagi orang lain pula. Lagi? Nama apa? Nama lagi. Agama apa? Lagi? Jantina lagi. Bangsa, yes. Lagi satu lah, ada banyak sebenarnya. Lagi satu. Satu lagi. Baik. Occupation, yes. Itu pun yang bermain di fikiran saya. Pekerjaan. Okay, so it's all about demographic. Okay, so the second element in macro environment adalah social and cultural forces. Okay. So social ini adalah masyarakat sekeliling dan juga amalan mereka. Okay, contoh kata kat sini, 20 years ago, group that are 0 to 4 years have grown up.
20 tahun lepas. 20 tahun yang lepas adalah tahun 2002. Something like that lah, 20 tahun yang lepas ada golongan kanak-kanak yang berumur 0 hingga 4 tahun. Okay, therefore trend for products such as school books, toys, baby product and other educational product will show a slow or no demand. So pada waktu tersebut, mak ayah kepada budak-budak ini tak ada lagi trend nak beli buku berbunyi lah, buku belajar tekan-tekan bunyi lah, macam-macam mainan-mainan kan yang boleh main sambil belajar dan sebagainya, kurang pada waktu tersebut. Okay, now pada tahun 2022 ni, that babies yang masa umur 0 hingga 4 tahun tu dah pun besar and their needs and want have changed over the years. Okay, so dia punya kehendak dan juga kemahuan pada waktu sekarang berbeza dengan apa yang mak dia, ayah dia perlukan pada waktu itu. Let's say dia dah pun berkahwin, dah pun ada anak mungkin. So pada waktu sekarang ramai sangat ibu bapa yang beli mainan-mainan indoor. Kenapa? Sebab safety lah. Dulu 20 tahun yang lepas, 30 tahun yang lepas, bagi tahu je dekat mak, mak nak keluar main, keluarlah ke mana-mana, mainlah dengan kawan-kawan, keluar dalam kampung tu kan. Tapi sekarang it's so dangerous nak bagi anak-anak main dekat luar rumah pun rasa macam tak selamat. Kereta lalu lalang, motor, tiba-tiba ada kes colik lah, jual dekat Thailand, jual organ. Pada tahun bila ya, ramai, terlalu ramai kes-kes penculikan. So because of that, pada zaman sekarang memang sedikit mak-mak dan ayah-ayah yang membenarkan anak-anaknya berkeliaran. Mostly pilih untuk melakukan indoor activity, indoor. Okay, those who are born in 1979 until 1994 are known as generation Y or Gen Y. Termasuklah saya. So saya adalah generasi Y. Kalau you adalah generasi Z. Berbeza generasi. Okay. So pada generasi Y ni, saya ni pada kami, waktu kami nak menginjak dewasa tu, minuman Coke, Lexus, Estee Lauder, Jeep Wrangler ni adalah brand-brand yang top lah pada waktu tersebut. Kalau sekarang Coke pun you all kenal lagi. Siapa kenal apakah itu brand Estee Lauder? Siapa tahu? First time dengar. Tak tahu. First time dengar. Dah nampak dah perbezaan dia tu, generasi tu. Tak pernah dengar yang lain pernah dengar tak Estee Lauder? Tak. Estee Lauder ni adalah one of Perfume. skincare. Perfume pun ada juga. Tapi dia dalam rangkaian tu lah, skincare, kosmetik. Famous lah waktu saya dulu. Okay. Jeep Wrangler tu adalah kereta. Lexus apa? Biskut Lexus. Biskut. Ramai, saya tanya kelas B hari tu pun ramai jawab biskut Lexus. Bukan, Lexus tu adalah kereta. Baru sekarang ada biskut Lexus tu. Tapi bukanlah brand dia Lexus, dia nama je Lexus. Siapa yang keluarkan Lexus ni? Keluarkan biskut Lexus tu siapa? Siapa manufacturer dia? Tahu. Manufacturer dia kalau tak silap saya lah Mancis, kilang Mancis yang terdapat di Batu Pahat. So rangkaian biskut Mancis ni memang best, memang sedap. Okay, itulah contohnya. Okay, contoh lain adalah so sekarang ni matured population yang macam
golongan yang dah meningkat usia, matured population. Okay. Mereka ni adalah golongan-golongan yang sangat mementingkan kepada kesihatan. Dia ada kesedaran terhadap kesihatan. Yelah umur dah 50, 60 kan, 60 lebih mesti nak makan makanan yang berkhasiat, nak adakan senaman sedikit, dah pencin kan. So they want to stay fit and healthy. Okay. They are more concerned about the quality of the product they buy rather than just being concerned about price. So golongan sebegini, golongan yang dah 50-60 tahun ni yang mementingkan kesihatan ni, dia akan beli barangan yang berkualiti, makanan yang berkualiti. Price doesn't matter. Harga tinggi pun tak apa asalkan makanan itu berkhasiat, asalkan suplemen tersebut memang menjadi. Okay. Marketers, so kita as a marketers, apa yang kita perlu lakukan terhadap golongan ni? Okay, so marketers can use all this information to introduce the right product and service to enable them fulfill customer needs and want. So kita kenalah sediakan benda yang memenuhi kehendak golongan yang mementingkan kesihatan ni. Suplemen, reka cipta, indoor punya gym, ataupun you create event yang boleh buat maraton ke apa ke, so dia akan meningkatkan, dia akan menarik perhatian mereka yang mementingkan kepada kesihatan. Okay, contoh lain, with the trend in Malaysia growth of many beauty clinics and health center. Okay, dekat sekitar Seri Iskandar ni pun banyak health center, ada gym, ada tempat rekreasi, ada klinik-klinik kesihatan, ada klinik-klinik kecantikan. Yang mana rakyat Malaysia memang sentiasa mencari ataupun demand terhadap kecantikan kesihatan ni adalah tinggi. Okay, ini juga telah meningkatkan advertisement companies. Contoh Slim World. Pernah dengar ke Slim World? Siapa pernah dengar Slim World? Tak pernah dengar. Tak pernah juga, ya. Waktu saya sekolah-sekolah dulu, Slim World ni siap ada dia punya channel, dia punya program Slim World. Nak suruh kita macam mana cara untuk kurangkan berat badan menggunakan kosmetik surgery lah. Liposuction, keluarkan lemak lah, urutan lah, pakai krim tu lah, pecah lemak lah, apalah. Yang bekat. Yang ni servis yang Slim World tawarkan. So Slim World juga keluarkan produk-produk kesihatan seperti Spirulina, ABC, G, C, S2, Smart Shop range of diet and health product. Offering those figures conscious customers product they really needs and want. So contoh sekarang, pada waktu sekarang ni produk-produk kosmetik, lambakan produk-produk kosmetik yang ada dalam kita punya market. Ada yang betul-betul mematuhi KKM, yang menggunakan organic produk, nature produk, okey lah. Ada juga yang salah guna secara illegalnya, produk timbang kilo lah semata-mata untuk meraih keuntungan. Sebab kita tahu rakyat Malaysia ni memang dia suka kepada benda kecantikan. Lebih lagi kalau kita kaitkan dengan Korea, nak jadi macam orang Korea, ini adalah produk daripada Korea dan sebagainya. Tapi sebenarnya tipu. Ada ada side effect ataupun dia menggunakan menggunakan ingredient yang tidak bersesuaian. Sebagai contoh, concern for natural environment. So orang yang mementingkan kepada orang yang mementingkan kepada benda-benda natural, suka pergi berjogging, suka mengutamakan kesihatan. So bagi mereka kualiti lebih penting daripada kuantiti. Let's say kalau orang kata
Kalau pakar kata dalam masa seminggu, sepatutnya you kena luangkan masa 3 kali untuk bersenam 20 minit setiap sesi. So mereka mementingkan kualiti lah dalam masa 20 minit tu dia akan bersenam mengikut apa yang coach katakan. Tak perlulah hari-hari nak kena pergi gym, nak kena angkat berat dan sebagainya. So mereka lebih mementingkan kualiti, bukan kuantiti. Okay, changing gender roles yang membawa maksud kalau dulu zaman-zaman mak kita dulu tu pendapatan utama isi rumah datangnya daripada pendapatan ayah ataupun lelaki lah ataupun suami. Okay, so semakin bertambah tahun kita lihat telah ramai wanita yang bekerja. So sekarang changing gender roles ini daripada satu income saja telah pun menjadi two incomes and balance. Suami isteri bekerja. Perubahan sosial kita ataupun culture kita sekarang ni. Orang duk cakap lah wanita perempuan ini kena ada harta sendirilah, kena berusaha sendirilah, nanti kena tinggal dengan suami apa nak jadilah. Okay, macam-macam lah kempen kan. So kita nampak perubahan tersebut bila kita pergi ke mana-mana perumahan pun kan kita nampak at least ada 2 buah kereta dalam satu rumah. Sebab both, kita dapat tahu both suami dan isteri adalah bekerja. Kita nak compare dengan dululah perubahan sosial. Yang seterusnya premium on time. Premium on time. Bila yang atas tadi tu changing gender of roles bermaksud wanita telah pun bekerja. Bila wanita bekerja kurang masa yang ditumpukan kepada keluarga. Tak sempat nak masak lah, tak sempat tu lah, tak sempat ni lah. So because of that, sebab mementingkan kepada masa, premium on time ni maksud dia. Kita nak benda yang memudahkan. So there is a lot of convenience store, convenient food dan sebagainya. Kalau malas nak masak, boleh call je. Dia akan delivery depan rumah. Kalau kita rasa macam tak cukup masa nak masak, ada paste pun sekarang dikeluarkan. Tak perlu nak blend ataupun nak potong bawang ke, cili ke apa, dia dah siap blend, masuk dalam kuali, masuk ikan, dah siap pun. Sebab pentingnya masa itu. Okay. Seterusnya adalah physical fitness and health yang mana mementingkan pada kesihatan lah. So kalau ada society yang sebegini, so a lot of gym lah yang dibuka. Kalau dulu tak boleh pergi gym, sekarang dah boleh kan. Even though waktu MCO pun banyak gym yang ditutup, kebanyakan mereka menggunakan medium online. Nak coaching guna online, nak buat Zumba guna online dan sebagainya. Dan ada beberapa juga barangan-barangan gym yang dijual untuk kegunaan di dalam rumah, macam Go Shop, jual treadmill yang boleh dilipat, tak nak guna boleh simpan, menjimatkan ruang dan sebagainya. So meaning to say that apa yang saya sampaikan sekarang ni adalah perubahan-perubahan sosial dan juga culture yang berlaku di luar company ataupun luar marketing. Okay, so berlakunya perubahan ini as a marketer, kita kena alert. So bila kita alert, we are trying to fulfill our customer demand. Okay, itu tentang cultural. Contoh, for example, social cultural environment consists of demographic characteristic. Okay, kalau tadi kita study buat demographic. Okay, so sekarang ni dia bagi tahu social dan juga cultural ini dia depends juga, dia relate juga dengan demographic. Okay, sebab apa? Demographic characteristic itulah yang memainkan peranan dalam perubahan sosial. Okay, custom and value of the population within which the marketing firms are operating. Okay, so sekarang ni kebanyakannya marketing firm ataupun company-company yang melakukan marketing, dia memang akan study about the demography and relate with the social and cultural forces.
Okay, so dia ni telah pun menjadi guideline to many companies' method of operation. Okay. Okay, contoh lain, in Malaysia societies today are accepting the value of health and leisure. Okay, apa ni? Cara untuk mengisi masa lapang ataupun cara untuk bila kita bila you all dah study satu sem ni kan dah penat, bila dah sampai hujung sem, dah habis exam semua, you rasa macam nak relax. Macam itulah juga kalau macam ibu ayah yang bekerja, dah bekerja setahun, biasanya akhir tahun nanti dia akan bawa family pergi bercuti. So marketers need to cater to these activities. They are increasing number of tour packaging available offering very attractive prices, especially during the school holiday. So government Malaysia pun melancarkan cuti-cuti Malaysia, cuti dalam negara. Okay, so as a marketer dia kena buatlah macam-macam package lah, combo package, flight, car rental dengan hotel masuk sekali dengan harga yang berpatutan. So kita tengok boleh dah ni, tak payah bawa kereta pergi Langkawi, boleh rental. Anak ada 2 orang, so okey lah, ambil kereta Civic for example, sewa. Okay, so dia lebih memudahkan. Okay, so ini dari segi tourism. Sama juga masa kita dulu sebelum kalau dulu dikenakan sekatan perjalanan kan, tak boleh rentas negeri dan sebagainya. Bila boleh je rentas negeri, aktiviti tourism pun dibenarkan, banyak sangat tour packages ini dilancarkan. Contohnya ada kawan saya tu, dia pergi melancong kat sebuah pulau tu lah. Supposedly satu bilik ni tu harga 1,000 lebih. Tapi bila government announce boleh rentas negeri tu, dah boleh pergi bercuti dengan syarat kena swab test dulu dan sebagainya tu, menggunakan test kit yang boleh dibeli di farmasi lah pada waktu tersebut. Dia terus book, dia dapat harga dalam 700-800 macam tu je. Daripada harga 1,500. So bila kawan saya lagi seorang nak pergi kat tempat tu, dah tak ada dah lah. Package tersebut dah habis diguna pakai. Takkan dia nak tawarkan harga separuh tu pada semua orang. So first come, first serve. Okay. Contoh lain, tadi macam saya kata premium on time tadi tu kan. So sama jugalah yang berlaku sekarang ni, di mana bila wanita bekerja, increasing number of firms producing fast food. Nampak ada roti canai, ada chopped spinach, ada Thai sweet and sour sauce dan sebagainya. Kalau kat rumah saya, roti canai ni stok dia tak pernah putus lah. Senang, pagi-pagi campak di jalan kuali, panaskan, lepas tu dah boleh makan, cicah lah mana-mana sambal yang dalam botol tu. Kan senang namanya. Okay, menjimatkan masa, menjimatkan tenaga. Cumi rumah, even though bekerja di rumah, tugas di rumah pun kena buat. Tak semestinya bekerja di rumah lepaskan semua. Siapa nak buat? Takkan anak pula nak buat. Anak saya baru 4 tahun, tak reti apa-apa pun lagi, suruh-suruh tu boleh lah. Tapi kalau nak suruh menyapu, bersih tu tak ada lah, main-main je lebihnya, so kita juga kena buat. So at the same time, apa yang saya nak beritahu kat sini, benda yang menjimatkan masa itu adalah benda yang penting sekarang ni. Okay, alright. Habis tentang social dan juga cultural forces. So kita nak masuk kepada economic forces. Faham tak tentang apa yang saya cerita tentang social and cultural forces tadi tu? Boleh dapat? Boleh. Boleh. Ada yang dah tertidur? Ada dah tertidur? Tak ada. Tak ada, Madam. Sedap. No, tidur petang-petang ni kan. Dengar pula suara Madam Vini petang-petang ni lagilah mendayu-dayu. Okay. Faktor yang terakhir pada minggu ini adalah economic factors.
Okay. So untuk economic factors ini, okay, a country economy determine the size and strength of demand. Kekuatan ekonomi dalam sesebuah negara, dia depends kepada how many demands, berapa capacity demand. Sebab semakin bertambah demand, semakin ramai orang membeli, so dia akan meningkatkan lagi cash flow dalam kita punya negara, so dia akan meningkatkan kita punya ekonomi. So as a marketer, kita kena faham, kita kena react to any changes that is taking place. Okay. So dalam dikata kat sini, people alone do not make up the market. Kalau ada seorang saja yang berkehendak, so dia takkan mewujudkan satu market. Okay, so dia kenalah a group of individual ataupun firm yang mana mempunyai duit, niat untuk membeli, memang hendak membeli. Okay, they must, macam dia kata kat bawah tu, they must have money to spend and be willing to spend. Kalau dia tak nak spend, walaupun dia ada duit, so dia tak akan membentuk satu market. So demand pun takkan ada. So mungkin ekonomi pun akan menurun. Okay. So keadaan dalam ekonomi ni boleh dikategorikan kepada 3 situation. Okay, dengan baik-baik ada 3 situation yang berlaku dalam perubahan ekonomi. Yang pertama adalah rising consumer income. Pendapatan pengguna. Kita sebagai pengguna. You tak adalah pendapatan sebab you student macam saya. Saya ada pendapatan, semakin meningkat pendapatan saya, okay, dia akan meningkat power to spend. Okay. And create demand for more quality product, better services and high price goods. Bila saya punya, bayangkan saya semakin bertambah saya punya income, so saya punya purchasing power untuk membeli pun semakin tinggi. Boleh je beli, mampu je beli, macam tu. Okay, so demand so bila saya ada banyak duit, saya ada power untuk membeli, so demand saya adalah kepada produk-produk yang berkualiti, servis yang berkualiti walaupun dengan harga yang tinggi. Okay, dekat US ada dilakukan survey yang menyatakan kebanyakan orang yang membeli household, yang membeli barang-barangan keperluan rumah, mereka bersetuju bahawa produk yang berkualiti adalah produk yang mahal. Dia dah ada stigma yang sebegitu. Okay. When people income increase, bila pendapatan pengguna ini, saya lah pengguna, bertambah, so as a marketer, you all lah contoh you all sebagai marketer, you kena take advantage kepada pendapatan saya itu. Untuk meningkatkan ability to spend, untuk bagi saya beli lagi as a marketer, you as a marketer. Okay, so producing better quality product will generate more sales. Okay, sekiranya pada waktu tersebut ramai, bukan saya seorang je pendapatan yang tinggi, ramai lagi pendapatan yang tinggi, majority berpendapatan tinggi. So bila you as a marketer produce quality product, dia akan generate more sales. Dia akan meningkatkan you punya sales. Sebab pada waktu tersebut kebanyakan consumer ada duit yang banyak and price doesn't matter. As long as you produce something that high quality, mesti ada pembelinya. Bila you punya company meningkat, pada masa yang sama dia akan meningkatkan lagi profit. Apa beza sales dengan profit? Siapa tahu? Beza sales dengan profit. Sales tu jualan, profit tu untung. Sales tu hanya jualan. Hasil jualan. Nak dapatkan profit, sales tadi tu kena tolak dulu dengan cost.
Kos penghasilan produk dan juga other expenses. Barulah dapat profit. So tak rasa macam tak rasa macam pelik lah dia punya sales 240k. Bila dah tolak dengan kos, dah tolak dengan other expenses, dapatlah dia punya profit 19,000 dia sebenarnya. Okay. Alright, so dia kata even if they charge a high price, customer will not mind because they have the spending power. Ni yang saya mention tadi lah, bila you produce produk yang berkualiti, harga tinggi tapi it doesn't matter because pada waktu tersebut income meningkat. Okay, so ini adalah situasi positif, rising consumer income. How about kita masuk kepada situasi yang tak berapa nak bagus, inflasi. Dekat Malaysia pernah terjadi situasi inflasi. Tahun berapa tu? Siapa dapat bagi jawapan? Tahun berapa Malaysia mengalami situasi inflasi? Ada yang tahu? Tak ada? Tak ada? Inflasi pernah hit Malaysia ekonomi pada tahun 1998. 97 macam tu lah, lebih kurang lah Atisha. Okay. Pada waktu tersebut situasinya di mana rise in price, harga barang meningkat without corresponding increase in salary. Tapi tak ada kenaikan gaji pada waktu tersebut. So harga barang adalah sangat banyak. Ada orang kata zaman sekarang ni tahun 2022 ini silent inflation telah pun berlaku. Kita tak sedar pun harga roti dah meningkat hak besar dulu RM80 sampai dah jadi RM5. Tak sedar. Mungkin lah tapi tak tahu sebab tak ada apa ni bukti lagi. So nak katanya kat sini inflasi ini berlaku apabila harga produk meningkat tetapi gaji consumer pada waktu itu tidak berubah, maintain. Okay, oleh sebab itu pada waktu tersebut decrease in purchasing power, berkurang. Tak ramai dah orang yang nak membeli. In time of low inflation, marketer can increase their efficiency in attempt to increase profit margin. So, pada waktu inflasi ini as a marketer, apa yang kita perlu lakukan untuk meningkatkan profit margin ini? So, kita kena tawarkan discount or a product reduction. Pengurangan harga produk. Untuk apa? To attract more customer untuk beli barangan kita. Sampai bila kita nak letakkan harga yang tinggi? Bila harga tinggi tak ada orang beli, of course lah profit margin kita akan menurun. Untuk mengelakkan daripada kita punya produk tak terjual, so it's better for the marketers to provide discount and product reduction. So bila customer tengok ada discount, ada product reduction, so they will decide to buy our product rather than others yang masih lagi tak turun-turun harga dia tu. Okay, seterusnya adalah recession. Ini adalah the worst condition in economy country. Kemelesetan ekonomi. Okay, recession is a period whereby there will be a decrease in demand. Kehendak untuk sesuatu produk ataupun servis menurun. Sebab apa? Fall in consumer income. Income consumer menurun terus. Kenapa menurun? Berlakunya unemployment. Tadi suami isteri bekerja, tiba-tiba si suami diberhentikan kerja.
Daripada dia jadi T20, golongan T20, dia dah drop kepada B40. Kekurangan pendapatan sebab kehilangan pekerjaan. So demand terhadap produk pun akan berkurang. So as a marketer, apa yang perlu kita lakukan adalah introduce new one that are more economical and efficient. Offer better value for money. Kalau dululah anak Yulah dah kahwin nanti kan, nak asyik nak relate dengan orang kahwin je, dah ada anak minum susu Friso, harga satu tin beratus, 100 lebih macam tu kan. Kalau dulu waktu jadi T20 okey lah. So bila dah jadi B40 mungkin kena beli Dash Lady, mungkin kena beli harga yang jauh lebih murah. So inilah yang peranan yang dimainkan oleh marketer. Dia akan keluarkan produk substitute. Macam Milo mahal, so dia keluarkanlah drink malt, chocolate, brand Tesco, brand Lotus ke apa ke, brand dia sendiri ke, brand satu Malaysia pun ada dulu ke apa entah, tak ingat dah. Yang lebih economical and efficient. As long as value for money. Tak dapat beli hak mahal, dapat beli hak murah pun jadilah, rasa lebih kurang je. So itu berlaku pada situasi kemelesetan. Saya cerita ini adalah dalam condition di mana apa yang marketer perlu lakukan. Okay. Right. So another one, marketers should also provide additional customer service. Nak tarik kembali customer untuk beli barang yang kita. Another method adalah provide customer service. Let's say kalau kita dah beli barangan tersebut kan, lepas tu nanti dia akan follow up. Macam mana prestasi barangan saya, encik berpuas hati ataupun tidak berpuas hati, sekiranya berlaku kerosakan, boleh hantar kembali kepada kedai kami. Ataupun kena isi survey ke apa ke, supaya customer ni akan rasa more appreciate. Dia rasa macam bagusnya produk ni, dia follow up, dia ada customer service yang bagus. Kalau ada produk yang rosak ataupun tak berpuas hati ke, boleh tukar mengikut tema yang disediakan lah. Okay. This will give them edge over other producer. Boleh mendatangkan keunikan kepada bisnes tersebut. Customer will be more satisfied, lebih berpuas hati if they can buy better quality product and value by item. So as a marketer, you boleh add on lah service tersebut. Okay. Marketers who respond to this demand will be more successful in serving the market. So as a marketer, you kenalah ada strategi lain in order to maintain your customer relationship so that they will feel more satisfied and decided to buy your product compared to other competitor. Alright, sudah habis dah perbincangan silibus kita pada minggu ini, iaitu marketing strategy dan juga marketing environment. Dah cerita pasal micro environment, macro environment, consists of 3. Kita ada demographic, social and cultural dan juga economic. Alright, so kita akan sambung technological, political and legal forces and competition minggu hadapan. Okay, setakat ini ada yang nak bertanya? Ada apa kemusykilan? Ada berapa situasi dalam economic forces?
Berapa? Tak ada orang jawab, saya duduk sini lah. Sampai ada orang jawab. Ada berapa situasi yang saya cerita tadi tu? Ada orang keingat, sedih Cepat-cepat, ada berapa situasi dalam ekonomi, faktor? Empat. Apakah dia, Adila? Nah, apa dia? Satu. Rising consumer income. Okay, rising consumer income. Betul. Okay, dah Adila, orang lain pula. Lain. Yang Adila bagi tahu tu the positive situation, rising consumer income. Lagi Inflation. inflation. Lagi nak jawab bahasa Melayu pun apa? Apa lagi satu? Interest rate. Interest rate. Bukan. Ada tiga sebenarnya. Increasing consumer income. Ada inflation. Lagi satu? Kemelesetan. Yes, kemelesetan ataupun recession. I know, good. Ada tiga condition sahaja. Okay, so itu dalam ekonomi, dalam cultural, macam-macam lah perubahan yang berlaku dalam social and cultural. Kalau orang tu, kalau ada kumpulan yang mementingkan kesihatan, jual lah suplemen kat dia, of course dia akan beli. Okay, kalau orang tu adalah suka kepada benda-benda yang cepat, kalau you jual tudung instant, perempuan lah tudung instant dia beli, jual paste dia you beli, makanan frozen pun dia akan rembat. So benda yang memudahkan pekerjaan seharian. Okay, alright, so sekarang ni ada tak soalan berkaitan dengan assignment, grouping assignment? Sebab minggu lepas kan saya tak sempat nak entertain. You tengok video saja. Mungkinlah ada persoalan regarding our grouping assignment. Boleh? Ada apa-apa soalan? Medium yang social media macam Instagram semua tu, medium nak link dia lah. Betul. Yang tu you bagi link. Nanti saya view lah. Maksudnya kalau dalam contoh kita kena post lah produk kita apa dalam tu semua. Yes. So let's say lah kalau Amir nak pilih Instagram, most of saya punya student yang lepas memang semua pakai Instagram. Tak ada orang pakai Facebook. Mungkin generasi you all dekat dengan Instagram. So you pilih satu Instagram, you create lah a new one. Okay, business Instagram. Lepas tu you promote. Let's say Amir punya group dah ada 4 ke 5 orang. So you decide untuk jual kasut for example. So you promote lah kasut dalam Instagram tu. Letakkan gambar, letakkan caption dan sebagainya. Kalau ada video ke boleh je. Baik. So actually untuk grouping assignment you kena prepare 3 lah. The first one kena buat report. Okay, yang mana kalau you tengok dekat dalam guideline ada dalam Google Classroom dalam folder assignment guideline. Tengok assignment yang kedua, grouping assignment, dia ada part A, B, C, D. Part A, B, C you kena buat dalam report. Part D pun boleh juga masukkan dalam report. Tapi part D more kepada social media. So you kena prepare report, social media dan juga presentation. 3 benda. Kita punya report contribute 30%.
You punya presentation pun 30%. Tambah dua-dua ni, grouping assignment, total 60%. Cuba bayangkan kalau you dapat you buat bersungguh-sungguh untuk grouping assignment, you dapat total contohlah report dapat 26 per 30. Tambah dengan presentation, you dapat 25. 26 tambah 25 dah 51. 51 over 60. Let's say lah hari tu midterm, you dapat midterm test hari tu yang ujian tu, you dapat tak adalah banyak sangat, tak adalah excellent sangat, dapatlah 11 over 20. So tambah 2 ni dah pun jadi 62. So ada lagi satu markah iaitu individual assignment, dimension of quality yang you dah pun hantar. Yang tu contribution dia adalah 20 markah. Let's say you memang perform habislah buat assignment tersebut, you dapatlah 16. Tambah 62 yang you ada tadi, tambah dengan 16, you dapatlah 78. Out of Madam. Ya, ma'am. Maksudnya final exam untuk MTT tak ada lah? Tak ada final exam. Oh, okay, saya faham. So buatlah group assignment ni betul-betul buat presentation cantik, yang boleh grab saya punya attention, yang berkualiti, video berkualiti, cantik, apa lagi? Information yang information precise lah. Okay. Report yang tersusun. Barulah saya boleh bagi markah tinggi. Ada ke saya letakkan contoh dalam Google Classroom tu? Ada tak? Contoh assignment, grouping assignment. Ada ke tak? Ada, madam. Boleh tengok. Yang tu yang dapat markah tinggi lah. Video presentation pun ada saya letakkan. Tu pun yang dapat markah tinggi. Macam mana dia orang present, dengan attire dia orang macam mana, cara dia orang bercakap. Sangat convincing. Dengan dia punya background yang dia orang cerita tu ada dekat sebelah. So saya nampak lah macam you baca berita macam tu. Ataupun macam you present dalam kelas yang saya bagi lecture ni. Ada slide, ada orang yang tukang present. Kalau you tak nak buat dalam bentuk slide, yang ni macam common, you boleh lah, you macam-macam software ada kan, Powtoon lah, KineMaster lah, macam-macam yang macam banyak perkataan macam tu. Background you boleh letakkan you punya wording yang you nak cerita tu. So it's up to your creativity. Tapi video submit dulu pada minggu yang ke-14. Ni minggu ke-12. Minggu depan kelas kita lagi. Minggu lagi satu adalah minggu ke-14 iaitu minggu ulang kaji, study week. So saya harap concern saya tak nak kacau you masa study week. So that's why saya tukar format. Tak perlulah ada live presentation, you hanya recording je dalam masa 15 minit, hantar dekat saya, nanti saya akan evaluate you punya video. Jangan lebih dari 15 minit sebab saya ada banyak kelas, 3 kelas MGT ni. Setiap kelas dah berapa kumpulan dah. Juling mata saya nak tengok semua video banyak panjang. Make sure jangan lebih pada 15 minit. Lagi? Ada soalan? Everything clear? Yes. Yes. Panjang yes ni. Alright, so saya nak check dulu kehadiran. Before we end our session, kejap saja refresh. Ainul Humairah.
Ainul Humairah. Ainul Mardiah. Atisha ada. Fatin Amaya. Fatin Amaya ada. Intan Dayana. Intan Dayana. Okey. Faiz Taqiyuddin. Putra. Madam, Ainul tadi awal-awal dia masuk, lepas tu dia left. Oh ya ke? Oh, terkeluar lah ni. Lain dia tak berapa kuat. Yang Intan tu ada perasan tak? Saya tak perasan. Okey, baik. Putra? Oh, Putra. Tak ada. Amir ada. Danny? Yes, madam. Alright. Izul Naim. Mushrif. Nabil Ikram. Nik Muhammad Fahmi. Eva Zatul. Norashima. Nur Afika. Okay, Afrina tak ada. Aina Afifah. Aina tu yang tu Najwa ada. Alia Alisa. Apa masalah family ni? Ada dia bagi tahu tak? Masalah family apa tu? Madam, Putra tadi masuk, lepas tu dia keluar. Dia terkeluar. Dia terkeluar tu dia pergi mana? Dia kata line dia teruk. Dia dekat mana? Dia dekat... Sekejap saya tanya dia. Duduk dekat hostel ni macam mana pula lain tak ni? Tanya dia. Kat mana tadi? Okay, Alia. Oh, atuk dia meninggal. Okay. Oh, right. Dia kata dia kat hostel madam. Yelah tu. Okay. Dia tak pakai hotspot member dia. Amboi, dekat hostel kan ada wifi. Kenapa tak pergi cari? Kena Putra ni. Siapa lagi tadi? Amirah Marsha. Tak ke? Okay. Farizwani Husna. Farizwani. Okay, Izzati ada. Nisrina Amira. Ada Puan. Ain Fazana. Nuriana Dewi. Okay, Najwa ada. Kristina Safia. Okay, Adilah ada. Atika ada. Nurul Husna. Munira. Syazwani ada. Siti Aisyah. Nur Nabilah. Syamilah Atika. Umar. Mana Umar? Sama dengan Putra kot beda sebab tadi waktu Aziz dia kongsi laptop. Itulah pasal geng-geng hostel ni. Wan Syazril Iman. Wan Suhana. Yang tanpa kabar ni Aina ada Aina. Intan. Rizwani. Dewi. Tak ada. Ya, Wan Suhana nampak dah tadi. 1, 2, 3, 4. 4 tanpa kabar berita. Okay. Even though awak tanda tick
hijau dekat attendance tu, saya dibenarkan untuk verify as tak hadir. Hadir pada saya adalah join Gmeet dan berada, keberadaan you tu ada. Saya panggil, should be menyawut lah. Kalau tak menyawut tu macam tadi kawan awak bagi tahu ada yang terkeluar, so tak apalah. Alasan terkeluar is bagi saya boleh terima lagi lah, tapi hak ada kat hostel tu rasa macam nak marah jugalah. Supposedly masuk hostel wifi disediakan, kenapa nak kena guna data dalam bilik tak ada wifi tak kuat, pergilah ke kawasan yang ada coverage wifi yang bagus. Ada problem. Okay, Farizwani tu duduk hostel ke duduk rumah ya Najwa? Penghuni mana tu? Penghuni asrama ke penghuni rumah sendiri? Hostel kan? Tak ingatlah saya ramai kat yang masuk hostel ni. Okay, tak apa. Alright, kalau kenapa balik? Duduk hostel tapi balik rumah. Okay, thank you for that info. Okay, kalau tak ada apa-apa lagi, kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan juga surah Wal-As. Amin amin ya rabbal alamin. So kita ada lagi masa untuk kelas MGT 028 ini. Manfaatkan masa yang ada ini guna untuk subjek saya. Okay, yang mana yang tak ada, mungkinlah yang tak ada grup lagi, tolong cari grup secepat mungkin. Yang mana dah ada grup, siapkan assignment cepat-cepat sebab 2 minggu lagi you kena submit video. Ada lagi masa 1 jam lebih kurang, 1 jam 15 minit lebih kurang. Manfaatkan buat assignment grouping. Siapa yang buat assignment lain, siapa yang tidur, tak aci. So jangan sampai nanti bila dah kena hantar assignment, tak sempat lah madam, tak siap lagi lah madam, boleh tak nak extend? Tak ada masa nak extend sebab saya memang akan bagi masa extra dalam kelas saya untuk you all prepare assignment. Okay, jumpa lagi pada minggu hadapan, which is the last week. Final week lah kita akan bersua. Okay, tak ada dah. InsyaAllah tak ada dah. Minggu yang ke-14 tu you prepare lah untuk you punya final exam dan juga kalau ada lah mana-mana lagi subjek yang you kena hantar. Alright, terima kasih hadir ke kelas saya pada hari ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih, madam. Thank you, madam. Welcome. Terima kasih, madam. Assalamualaikum. Terima kasih, madam. Sama-sama. Madam, tak saya Dewi dia masalah lain juga. Dia duduk